Assalamualaikum dan selamat petang semua. Apa khabar semua dekat rumah sana? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat dan happy sentiasa dengan keluarga di rumah sana. So, bolehlah kelas petang ini awak sediakan pen, buku catatan awak untuk awak bersedia dengan kelas pada petang ini. So, sebelum saya masuk ke topik pembelajaran kita petang ini, cikgu akan revise balik apa yang telah cikgu ajar pada kelas minggu lepas, hari Rabu. So, saya dah ajar awak macam mana awak nak buat catat alih proses penyelenggaraan, macam mana awak nak bina borang senarai semak, macam mana awak nak buat laporan pembaikan, macam mana awak nak buat work order. So, itu untuk subtopik kompetisi 4. So, untuk petang ini saya akan masuk kepada topik yang baru, iaitu topik yang sangat familiar dalam kehidupan kita. Sebab apa saya sebut familiar? Sebab awak boleh tengok sendiri dalam family awak. So, awak bayangkan cuba bayangkan sendiri. Dalam family awak akan ada satu family tree yang besar. Daripada perhubungan daripada atuk, nenek akan dapat Pak Long, Pak Ngah, Mak Lang, Mak Su. So, antara perkaitan ni, awak akan nampak kedudukan mereka di level mana. So, kedudukan mereka itulah yang awak akan tengok perkaitan antara satu sama lain. So, inilah yang saya akan ajar awak, iaitu mengenai namanya adalah mengenai pengurusan organisasi dan penyediaan laporan. So, saya akan ajar awak apa yang dimaksudkan oleh organisasi dan saya akan ajar awak macam mana kita nak sediakan sesebuah laporan tersebut. So, untuk kompetisi 5 ini, subtopik yang saya ajar adalah ada 5 iaitu 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 dan 5.5. Nama-nama setiap subtopik ni awak boleh tengok sendiri dekat slide ni. Dekat slide saya tulis ni. So, untuk hari ini saya akan cover 5.1 dan 5.2 ini dulu. Sikit ni je dulu saya akan cover. Okay. So, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan cacah organisasi ni. So, organisasi. Apa maksud organisasi ni? Kita selalu dengar orang kata organisasi. So, kita tengok dulu apa maksud organisasi ni. So, organisasi ni merupakan sebuah institusi seperti agensi kerajaan, sekolah, syarikat, persatuan APTA dan sebagainya. So, erti kata mudah, organisasi ni adalah macam kumpulan besar. Contoh dia macam awak boleh tengok kerajaan, sekolah, syarikat, persatuan APTA dan sebagainya. So, itu maksud organisasi. So, yang seterusnya. Dalam sesuatu pengurusan organisasi ini, ada 5 asas penting yang kita kena tahu. So, asas yang pertama adalah perancangan. Asas yang kedua adalah pengorganisasian. Asas yang ketiga pula adalah pengarahan. Asas yang keempat pula pengawalan dan asas kelima pula adalah pentadbiran. So, inilah 5 asas utama dalam pengurusan sesebuah organisasi. So, next. Dalam sesebuah pengurusan organisasi itu, siapa yang paling bertanggungjawab untuk uruskan sesebuah organisasi itu? So, semestinya adalah pengurus. Seperti kata mudah, bos. Selalu kita dengar dekat kilang mana-mana, bos. Dialah orang yang penting untuk uruskan organisasi dia. So, pengurus ini dia akan bertanggungjawab untuk menyusun, mengorganisasi semua aktiviti yang telah dirancang supaya objektif, matlamat
strategi program yang telah ditetapkan dalam perancangan dapat dicapai dengan jayanya. So, seterusnya. Sekejap ya, saya nak on laptop. Bateri laptop saya. Okay. Dah orang cakap kan. Okay. Okay, seterusnya. Kita tengok pula definisi pengorganisasian mengikut 4 orang penulis buku. So, 4 orang penulis buku ini, dia telah kira orang lama yang telah mengkaji, yang telah membuat penyelidikan terhadap apa maksud pengorganisasian ni. Dia orang-orang lama. So, ada 4 orang penulis buku ini. Yang pertama awak boleh tengok nama dia Stoner and Wenkel tahun 1986. Stoner dan Wenkel ni dia menyatakan pengorganisasian ini merupakan satu proses di mana aktiviti kerja disusun dan diagihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai matlamat dan tujuan sesebuah organisasi. Okey, penulis yang kedua pula, nama dia pula adalah Jaafar Muhammad. Jaafar Muhammad ini dia buat penyelidikan pada tahun 1992. So, Jaafar Muhammad pula dia menyatakan maksud pengorganisasian ini adalah penyusunan sumber-sumber organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berkesan agar matlamat dan objektif organisasi yang telah dirancang dapat dicapai. Itu Jaafar Muhammad yang cakap. So, kita tengok penulis yang ketiga pula iaitu namanya Gatewood, Taylor and Farrell. So, ini 3 orang bergabung sekali. So, cikgu lupa tulis tahun situ So, yang 3 orang penulis ni pada tahun 1995. So, untuk 3 penulis ini pula, dia menyatakan pengorganisasian ini adalah aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam mereka bentuk suatu struktur organisasi yang sesuai, memberi tugas kepada pekerja serta membentuk perhubungan-perhubungan yang berguna di antara pekerja-pekerja dan di antara tugas-tugas. Itu Gatewood, Taylor and Farrell kata. Dan yang terakhir nama dia, dia buat seorang je. Nama dia sebenarnya Certo. Dia buat kajian pada tahun 1997. Certo ni pula kata fokus utama pengorganisasian ini adalah dengan menentukan setiap aktiviti yang akan dilakukan oleh sumber manusia dalam organisasi dan bagaimana sumber-sumber tersebut dapat diselaraskan atau digabungkan dengan cara yang terbaik untuk mencapai objektif organisasi. So, awak kena ingat setiap maksud yang telah dinyatakan, awak kena ingatlah setiap maksud definisi yang telah dinyatakan dalam 4 orang penulis ni. Dia tak sama sebab orang ni, orang lain-lain pendapat. Maksudnya. So inilah dia definisi organisasi mengikut penulis buku. So, oleh itu dengan kata mudah, konsep pengorganisasian ini adalah penekanan kepada pembahagian kerja kepada sumber manusia. So dengan erti kata mudah ini adalah organisasi ini adalah kita boleh tengok dia bahagikan kerja kepada manusia. So pengorganisasian ini akan memerlukan satu struktur sistem yang jelas seperti siapa perlu lakukan tugas apa, siapa yang bertanggungjawab, siapa yang perlu mengkoordinasikan tugas yang perlu dilakukan. Maknanya siapa yang perlu buat tugas ni, siapa yang kena bertanggungjawab buat tugas ni, siapa yang kena leadkan tugas ni. Itu maksudnya pengorganisasian. Dan seterusnya, pengorganisasian ini juga adalah penentuan asas-asas yang sesuai untuk tugas penjabatan. Yang terakhir adalah untuk menentukan bilangan tugasan yang optimum dalam setiap jabatan. Okey. Itu maksud pengorganisasian. Seterusnya kita masuk pula kepada
proses pengorganisasian. So dalam proses pengorganisasian ni ada 5 langkah yang perlu kita lalui untuk menjayakannya. So ada 5, iaitu yang pertama awak boleh tengok dekat skrin awak, dekat skrin handphone masing-masing. Pertama kita boleh tengok dengan menyenaraikan kerja-kerja. Proses yang kedua pula adalah dengan membahagikan beban kerja. Yang ketiga adalah dengan mewujudkan unit-unit tertentu. Yang keempat dengan mewujudkan mekanisme penyelarasan. Yang kelima, yang terakhir adalah dengan mengawasi keberkesanan dalam perjalanan organisasi. So ini secara umum yang awak boleh tengok 5 langkah yang boleh kita ikut untuk menjayakan suatu proses pengorganisasian. So cikgu akan terangkan satu persatu proses ini secara terperinci. So kita pergi yang pertama, proses yang pertama, iaitu dengan menyenaraikan semua kerja-kerja yang dilakukan. So untuk semua kerja-kerja yang dilakukan di sebuah organisasi ni selalunya akan ditentukan oleh pengurus dengan pihak pengurusan. Sebab apa? Sebab pengurus ni macam kira bos. Bos ni dalam dia punya dalam punya fikiran macam-macam matlamat yang dia nak capai. So contoh saya bagi yang biasa kita tengok sekarang macam businessman, business yang buat skincare apa semua kan. Dia ada matlamat dia. Contoh matlamat yang pertama dia nak sale bulan ni capai 10K. Yang kedua, matlamat kedua dia nak juga bulan ni dia nak pasarkan dia punya jenama dia kat overseas. Contoh dekat Singapura. Matlamat ketiga dia nak launchkan produk baru dekat TV. Matlamat terakhir dia nak dia nak buat dia nak buat promotion. So matlamat yang banyak yang bos ni yang telah bos ni fikir nak capai macam mana. So bos ni lah yang akan tentukan sumber-sumber yang akan digunakan untuk capai matlamat tersebut dan bagaimana semuanya akan dilakukan. Bos ni lah yang akan rancang, akan fikir macam mana nak capaikan matlamat tersebut. Dan dia akan dibantu oleh pihak pengurusan. Pihak pengurusan ni yang akan bantu bos ni untuk senaraikan dan perincikan lagi setiap aktiviti yang hendak dilakukan bagi organisasi. So bos yang akan bagi cadangan dan pihak pengurusan ni yang akan perincikan perancangan daripada bos tu. Itu maksudnya menyenaraikan kerja yang dilakukan. Okay, kita pergi proses kedua pula iaitu dengan membahagikan beban kerja. So seperti yang kita tahu, lumrah seorang manusia ini tidak boleh buat satu kerja seorang diri. Sebab bila kita buat kerja seorang diri, dia boleh menimbulkan stres lah apa semua tu kan. So benda-benda tu memang tak elok untuk kita. So sebolehnya kerja-kerja yang kita buat tu memang kita perlu bahagikan. Sebab apa? Sebab bila kita bahagikan ikut kumpulan, so kerja tu akan jadi mudah, cepat siap. So membahagikan beban kerja ni boleh dibuat mengikut kebolehan serta kemahiran masing-masing. Contoh saya bagi contoh yang boleh saya bagi adalah contoh boleh tengok macam kontraktor buat rumah. So dalam sebuah rumah yang baru nak bina, macam-macam benda yang kita kena ada kena ada pekerja yang mahir. Contoh macam kena buat perpaipan, kena buat wiring, kena buat pasang siling, kena pasang mozaik apa semua tu kan. So semua skop-skop kerja ni perlu dibahagikan kepada pekerja-pekerja yang mahir. Tak boleh seorang pekerja buat semua kerja. Tak boleh. Sebab seorang pekerja tak mampu untuk selesaikan semua kerja dalam satu masa. So, bos lah yang akan berperanan untuk bahagikan kerja ini ikut kemahiran masing-masing. So, bos kena bahagikan juga kerja ni secara adil dan seimbang supaya tak berlakunya pergaduhan antara pekerja. Tak adalah pekerja tu petikaikan ini, petikaikan itu. Tak nak. So pembahagian kerja ni sangat perlu kerana seorang individu tidak akan mampu mencapai objektif secara bersendirian. Itu penerangan untuk pembahagian beban kerja. Kita tengok proses yang ketiga pula iaitu dengan mewujudkan unit-unit tertentu.